Halo, halo, halo. Okey pelajar-pelajar semua, apa khabar? Assalamualaikum. Macam mana pembelajaran online? Ada apa problem tak? Saya harap video yang saya cuba sampaikan ni anda boleh dapat terima dengan okey lah. Maksudnya kalau anda kurang jelas ke apa, so, kita sekarang belajar pun kena belajar online kan. Jadi kalau kurang jelas ke apa, anda boleh refer pensyarah-pensyarah masing-masing. Video saya ni khusus untuk ke semua pelajar ke setiap kelas daripada kelas DET, DEP, DE untuk subjek DET 122 electrical wiring. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. For the subject DET 122 electrical wiring, topic tu is accessory and tool and electrical installation. Accessory and tool, aksesori dan peralatan dalam pendawaian elektrik. Jadi anda kena jelas benda ni. CLO dia adalah CLO 1 yang akan cover upon the completion of this course, students should be able to apply the concept and principle of electrical safety. Anda apply the concept and prinsip keselamatan elektrik and regulation in performing electrical wiring according to NIOS and MS IEC 603 dan 4 standard. Okey, dalam topik accessory and tool, saya pergi kat skrin anda lihat Okey, accessory and tool and electrical installation. Function and installation method of electrical installation accessory are switch. Apa dia switch? Lamp holder. Apa pula dia lamp holder, outlet socket, circuit breaker, fuse, kilowatt hour meter, distribution board, distribution fuse box. Okey, anda akan belajar switch, lamp holders, outlet circuit, circuit breaker, fuse, KWH meter, distribution board, distribution box. Okey, saya jelaskan satu-satu tentang benda ni. Okey, switch. Okey, ni ada sampel switch. Ni switch 1 gang. Ada satu 1 gang. Kalau sebelum ni ada jelas benda ni. Okey, kalau ada 2 gang. Okey, kat bahagian belakang ni lah penentu one way ke two way ke intermediate ke. Kalau anda perasan, kalau dalam wiring tu cuma ada 2 tempat skru, ada untuk letak 2 wayar. Kita panggil ni adalah switch one way switch. Okey, manakala kalau ada 3 tempat wayar, dia ada command, dia ada line 1, line 2. Kita panggil dia sebagai two way switch. Manakala kalau ada 4, dia ada 2 in, 2 out. Ni adalah intermediate switch. Okey, kegunaan dia. One way switch ni macam biasa lah. Kita control satu switch kawal satu lampu. Anda tekan switch ni kat bilik, menyalakan lampu bilik anda. Switch on the lamp of the room. Manakala bagi two way punya yang ada 3 tempat skru ni, biasanya kita guna pada koridor ataupun tangga. Rumah ada 2 tingkat naik tangga. Daripada tingkat pertama anda boleh on, lampu menyala. Tiba tingkat atas anda boleh off. Dia menggunakan 2 switch. Kedua-duanya adalah two way punya switch. Satu command ni daripada DB anda, daripada incoming distribution board anda akan masuk live sini. 2 ni pula akan pergi ke switch lagi satu, switch yang kedua. Dan yang command ni pula akan keluar pula untuk switch yang kedua, akan keluar pergi ke beban anda, load anda. Ni adalah two way switch. Manakala intermediate yang ada 4 skru ni digunakan pada yang lebih. Kita nak kawal contohnya bangunan 3 tingkat dan 4 tingkat ke dan sebagainya, lebih daripada 2. Jadi kita perantara tu kita guna intermediate switch. Maksudnya switch pertama kita guna two way, kita sambung dekat intermediate. Intermediate ni kan saya beritahu dah tadi ada in dan out. Kemudian kalau tingkat dia ada 3 tingkat, tingkat yang ketiga two way balik. Tapi kalau ada lebih daripada tu, dia akan pakai intermediate, ending dia two way balik. Tu kegunaan bagi switch. Okey, kalau anda tengok nota saya ni, nota ni pensyarah anda berdirikan kepada pensyarah anda. Tu diorang share kepada anda, atau anda boleh dapatkan dekat platform CDOS. Channel ni pun saya akan linkkan dekat channel platform CDOS. Maksudnya switch, dia ada one way switch untuk kontrol satu lampu, two way switch,
dua switch kawalan satu lampu intermediate bagi lebih daripada switch. Yang belakang dia tu adalah base. Ni base dia. Okey, anda akan belajar semua tentang aksesori switch. Okey, kalau dari segi diagram pula, dia ada command, maksudnya daripada DB anda akan pergi command, manakala pair dia akan pergi ke beban. Untuk two way switch, command kat tengah-tengah. One way dengan line 1 dengan line 2 ni akan pergi ke switch yang berikutnya. Manakala intermediate, dia ada input dan output. Okey, lamp holder. Nota seterusnya dalam PowerPoint atau PDF dalam platform Sidos tu adalah lamp holder. Dia ada batten, lamp holder dan pendle lamp holder. Dan juga row shielding. Okey, saya terangkan benda ni. Pendle lamp holder. Okey. Ni, pendle lamp holder. Anda klipkan dia dekat dinding ke, ataupun anda klipkan dia dekat end box ke, anda wiring PVC. Okey, kemudian pipe yang mengandungi wayar anda tu akan masuk ke dalam ni. Okey, ni lamp holder. Kat sinilah kita sambung lampu dan sebagainya. Okey, ni kita panggil pendant yang berada di luar. Bagi batten lamp holder, dia jenis tergantung. Daripada row shielding anda ni, okey, tadi ada nota PowerPoint ada row shielding kan. Okey, row shielding ni mungkin berada dekat atas. Anda nampak tak nampak ni? Okey, wayar masuk, wayar keluar 2 atau 3 wayar, pergi dekat batten lamp holder, baru sambung ke lampu. Biasanya rumah-rumah lama, rumah kayu ke apa, bilik air dia orang pakai row shielding dan juga batten lamp holder. Okey, kemudian nota yang berikutnya, soket. Outlet socket. Anda tengok nota ni, dia ada outlet socket 13 ampere dan juga outlet socket 15 ampere. Okey, apa beza kedua-dua ni? Ni socket 13 ampere, 13 ampere normally anda guna. Normally use mana-mana dalam domestic wiring. Kita balik pula gambar aja. Maksudnya kita pasang plug kita. Plug kita pasang. Lepas tu kita on, tu kita gunakan lah untuk charging ke, kipas ke apa sebagainya. Kita pakai soket 13 ampere. Kenapa 13 ampere? Sebab dalam plug top ni, bila anda buka dia ada fuse 13 ampere. Fuse yang ini. Dia akan blow kan dia. Kalau lebih daripada 13 ampere. Dalam plug top ni. Okey, 15 ampere. 15 ampere, kalau ada perasan betul-betul, teliti, ketiga-tiga soket nak masuk tu adalah bulat. Ketiga-tiganya adalah bulat. 15 ampere biasanya digunakan dekat water heater, bilik air conditioning dan sebagainya. Okey, kita tengok nota PowerPoint. Okey, sambungan dia lah. Biasanya kalau anda buat wiring connection, dekat soket outlet tu anda nak sambung, dah ada dah labeling dah. Mana satu earth, mana satu live, mana satu neutral. Ikut je aturan dia. Soket outlet untuk 13 ampere. Okey, kemudian protection dia, kalau tengok PowerPoint ni, dia ada earth leakage circuit breaker, ELCB dan main switch. Ni nota lama saya ni. Sekarang ni kita tak pakai dah ELCB, kita guna RCCB. Main switch pun kita tak guna dah breaker, kita guna fuse. Okey, ni sampel dia. RCCB, Residual Current Circuit Breaker. Jadi bila berlaku trip kat rumah anda disebabkan peti ataupun berlaku short circuit ke bumi, contohnya badan-badan lampu punda flow dah berlaku kebocoran arus, kena bodi besi lampu punda flow tu, dia akan trip. Dia akan daripada keadaan normal dia akan trip. Jadi biasanya kalau kita naikkan balik, dah trip dan rumah anda naikkan balik, dia still tendang lagi, maksudnya anda kena tutup dulu MCB yang dekat DB tu, tutup dulu, check yang mana satu beban yang ada fault, yang ada berlaku kegagalan. Kita tutup dia, baru kita on balik. Kita tahu benda tu tengah ada problem.
Ataupun anda boleh testing dia kat rumah anda, ada push to trip. Dia akan trip. Sepatutnya dia kena trip. Kalau dia tak trip, maksudnya device anda tu dalam keadaan tak elok. Anda tekan je push to trip, dia kena trip. Kita panggil RCCB, Residual Current Circuit Breaker. Dia control current. Okey, manakala main switch. Okey, main switch sekarang kebanyakan guna fuse. Anda buka dia. Ada fuse berada di dalam dia. Kalau MCB kita tu, main switch kita 32 ampere, maksud dia fuse kita 32 ampere. Berlaku lebihan arus, dia akan trip. Okay, nanti kita masukkan balik dan kita tutup dia. Ni main switch. Okey, sambungan main switch. Kalau ikut gambar rajah tu, dia ada in dan out. Okey, saya perjelaskan. Kalau daripada meter rumah anda, kilowatt hour meter, TMB akan supply pergi kilowatt meter. Sebelum kilowatt meter tu ada neutral link angkat out. Selepas meter, dia akan pergi direct terus ke main switch. Dia akan pergi bawah. Dekat DB anda, kalau anda buka, dia berada di bawah. Daripada bawah, input daripada kilowatt hour meter, sebelah dia ni, atas dia ni, akan pergi ke RCCB. Akan pergi ke RCCB. Kalau anda tengok DB sebenar, okey, ni DB ya. Distribution board, papan fuse sagihan. Sekejap saya ketepikan sekejap aksesori. Okey. Ni DB, distribution board. Biasanya anda buka dia punya cover. Kemudian apa yang trip saja anda setting kat situ lah. Tapi dalam keadaan wiring sebenar, bila anda buat wiring, device ni dalam keadaan toggle. Okey, bermula daripada incoming daripada meter akan masuk dekat main switch. Dia ada fuse ni. Lepas tu dia akan join dekat RCCB belah atas. Belah bawah dia pula live akan pergi ke semua MCB, miniature circuit breaker. Manakala neutral dia akan pergi ke bus bar neutral. Bagi peraturan baru, bawa MSIC, JKR punya spec dan juga bawa IE. Sekarang dia orang gunakan dua RCCB, dia orang pisahkan. RCCB untuk soket, RCCB untuk lampu. Jadi ada dua neutral link. Ada dua neutral link akan berada di sini. Satunya soket, satu punya lampunya. Manakala bumi pula daripada wayar grounding luar rumah kita tu, kita pacak tiang wayar besi rod bumi tu, kita tarik wayar akan pergi ke bus bar bumi. Jadi semua yang melibatkan bodi besi, anda punya lampu pendaplo, kipas, anda punya soket-soket, semua hijau akan tarik daripada bus bar bumi. Earth link. Ni kadang-kadang orang panggil neutral link. Okey, nota. Okey, tak apa, saya tunjuklah video. Okey, ni daripada main switch tadi. Bawah tu adalah daripada meter, output dia kata pergi ke RCCB. Ini adalah RCCB, maksudnya atas sekali dah ada input daripada main switch. Manakala bawah dia akan pergi ke neutral punya PFA, manakala output dia left dia akan pergi ke left dia akan pergi ke MCB, miniature circuit breaker. Okey, ini adalah fuse. Selain pada kita circuit breaker, kita gunakan fuse. Macam anda tengok tadi dalam main switch ada fuse. Okey, fuse terdiri daripada kelas ceramic tube dan di dalam dia ada tin atau fuse wire. Wire dalam dia penentu berapa ampere. Semakin tebal, semakin tinggi ampere dia. Semakin halus, semakin rendah ampere dia. Ini sampel-sampel fuse yang dalam MCB tadi, dalam main switch. Kemudian ada HRC fuse. Ada juga fuse 13 ampere. Kat mana fuse saya tadi 13 ampere? Okey. Yang berada dalam soket anda. Semua kebanyakan peralatan elektrik gunakan fuse. Kemudian kita akan belajar juga tentang kWh, kilowatt hour. Ni meter lama, ni meter analog. Sekarang kebanyakan ni pakai smart meter dah, meter digital.
Dia sukat energi berapa kilowatt per hour anda gunakan. Jadi dalam topik 3 ada bahagian takrif. Anda akan belajar tentang pengiraan takrif. MCB, okey, inilah miniature circuit breaker. Set 6 ampere ke 20 ampere, ikut beban yang kita hendak sambung. Kalau kita nak sambung soket, mungkin kita pakai 16 atau 20 ampere. Dari segi fizikal dia ni, bentuk MCB ni. Ni kita panggil miniature circuit breaker, pemutus litar kenip bahasa Melayu dia. Kalau anda perasan boleh nampak tak ada perkataan. Sekejap saya tutup, saya clearkan. C6 nampak tak? Nampak dah C6. C6 tu bermaksud 6 ampere. Kejap. Okey. Boleh lah belajar cara macam ni. Okey, sambungan dia pula. Bawah tu output daripada RCCB kita, input. Maksud dia output, maksud dia keluar daripada RCCB akan pergi ke bawah. Atas dia lah kita sambung ke soket ke lampu dan sebagainya. Distribution board, papan pius agihan. Dia ada MCB, dia ada RCCB, dia ada main switch. Dia ada neutral link, dia ada busbar earth link. Okey, semua yang melibatkan earth kita join daripada busbar earth. Neutral link yang daripada RCCB tadi akan satu pergi. Satu pergi dekat neutral link. Okey, semua bahagian neutral peralatan akan join dekat sini. Manakala output bagi MCB akan pecahkan ke lampu, kipas, soket dan sebagainya. Satu MCB tak semestinya satu beban Dia boleh sabut dalam 1000 kilowatt. Satu beban lampu, satu lampu mungkin paling kuat pun 100 kilowatt. Jadi boleh secara kasar lah satu MCB untuk 6 ampere dia boleh support 10 lampu atau kipas. Tu secara pengiraan kasar. Okey, ini connection. Anda akan belajar dekat wiring system nanti. Daripada DB kita pergi ke switch, anda sambung wayar pergi ke switch, pergi ke beban. Manakala yang ini ni lamp circuit control bagi two way switch. Maksudnya dua switch kawal satu lampu. Manakala yang ini 3 switch kawal satu lampu. Okey, manakala untuk soket outlet 13 ampere, dia ada dua jenis sambungan. Kalau dalam gambar raja pertama ni adalah radial circuit. Maksudnya daripada DB kita tarik 3 wayar, left and neutral, pergi ke soket pertama. Kemudian kita join ke soket kedua, itu adalah radial circuit. Kita panggil dalam bahasa Melayu dia litar jejari. Manakala ring circuit, daripada DB kita tarik 3 wayar, pergi soket. Satu soket yang pertama, join soket kedua, kita patah semula ke MCB yang berkaitan. Kita panggil ring circuit ataupun bahasa Melayu dia litar gelang. Tu adalah dua connection yang biasa digunakan. Biasanya kalau pemaju perumahan dia akan buat radial circuit. Dia tak buat ring. So ring ni costing tinggi. Wayar terlalu banyak digunakan. Cuma ring ni bagi special order. Contohnya satu rumah kedai dia nak buat cyber cafe. Terlalu banyak soket dia. Jadi dia akan pakai ring. Okey, litar ni adalah aksesori yang digunakan dalam connection dia. Disambung pergi ke switch, pergi ke fan regulator, pergi ke output. Sama ada sambung kipas dan sebagainya. Fan regulator basic komponen dia adalah transformer. Jadi setiap kali anda switching control tu, dia control transformer, dia rendahkan voltan dan sebagainya. Maksudnya bila kita set kosong, maksudnya tiada connection, kipas kita tak berusing. Kalau full, maksudnya direct 240 sambung ke kipas kita sebab kipas kita berlaju. Okey, selesai aksesori. Banyak lagi sebenarnya aksesori yang anda perlu belajar. Mungkin kat dalam nota cuma basic je, mungkin anda belajar. Sebab wiring kalau dekat bengkel saya, untuk bengkel semua tenaga pengajar wiring di Polymas, dia akan menggunakan PVC conduit 20 itu. Ni salah satu wiring system. Yang ada depan ni kita panggil N box. Kadang-kadang one way. Ada yang four way ada 4 lah. Ni semua pipe ni. Pipe akan sambung. Ikutlah connection kita. Bawah ni mungkin switch, ini mungkin connection berikutnya. Ada yang kita gunakan T atau 3 way.
Okey, ni T. Ni 3 way. Kemudian ada juga kita gunakan elbow. Bagi sudut-sudut yang bersudut 90 degree kita pakai elbow. Ada setengah kita terpaksa gunakan tool spring untuk kita bend dia berapa sudut kita nak gunakan. Okey. Ada juga aksesori dikenali sebagai U-clip. Kadang-kadang saya lebih suka, saya biasa namakan dia saddle. Sama je benda tu. Anda clip dekat wiring bay nanti dekat dinding. Jadi wiring anda dekat pipe ni akan clip dekat dia. Ni adapter. Anda gunakan adapter. Bagi wiring sebenar mungkin satu pipe tak cukup panjang. Jadi anda guna adapter antara penyambung pipe dengan pipe. Okey, itu adalah aksesori dalam wiring installation. Kemudian bahagian berikutnya kita akan belajar tentang electrical installation tool. Tool-tool yang anda gunakan dalam wiring system. Combination plier, screwdriver, hammer, gimlet. What is gimlet? What do you know about gimlet? Cable cutter, test pen. Okay. Plier, okay. Ni lah kita panggil plier. Combination plier. Kenapa dia kata combination? Sebab kita boleh cutting. Ada bahagian mata cutting kat sini. Kita nak potong wayar dan sebagainya. Kita boleh grip dia. Kita boleh clip dia dan sebagainya. Ataupun anda nak bend satu dawai ke apa. Suatu dia panggil combination plier. Kalau dalam nota PowerPoint anda, dalam CDOS tu, semua nota ni dan video link ni saya akan letak dalam CDOS untuk kegunaan semua kelas. Mungkin Cik Rizal, Cik Yamin, Cik Akasha, Cik Rozwan akan menggunakan benda yang saya mengajar ni untuk membantu anda. Okey, combination plier. Dia ada set cutter, dia ada joint cutter, dia ada pipe grip, plate grip dan sebagainya. Kalau tool yang berikutnya, screwdriver. Okey, screwdriver biasa anda dengar kot. Dia ada mata rata, mata bunga, slot and Philip. Mata Philip, okey, dia ada mata bunga lah. Macam ada empat bahagian kan. Untuk bagi-bagi screwdriver yang ada Philip punya screwdriver. Atau slot bagi mata yang rata. Kalau dalam nota kalau ada jelas Philip dan juga mata rata gunaan dia. Okey, hammer. Hammer nak guna kan dalam wiring saya, hammer. Dulu satu ketika je silibus lama. Anda kena buat surface wiring. Okey, dalam surface wiring tu anda kena clip dekat dinding. Anda kena clip wayar anda. Ada satu clip timah atau clip aluminium untuk lipat, untuk susun wayar tu. Biasanya untuk kita clip aluminium tu, kita paku dia dekat dinding. Jadi kita guna hammer. Hammer pun macam-macam jenis. Ni salah satu hammer dalam electrical installation. Kemudian gimlet. Okey, gimlet. Kita jarang dah guna gimlet sekarang ni. Sekejap ya, mana tu saya. Mana saya letak tadi gimlet? Sekejap, pelan. Syawal dia. Sabar, kita tengok gambar. Saya tak tahu tapi saya lepas mungkin dia terselip mana-mana. Meja saya pun dah bersepah ni, gimlet ni. Satu tool kita gunakan untuk buat track screw. Sebelum kita wiring bay anda pakai kayu kan, papan. Sebelum anda masukkan screw dekat situ mungkin agak payah anda nak pakai screwdriver. Jadi kita buat track dia dulu pakai gimlet. Gimlet is a hand tool for drilling small hole, mainly in wood without splitting. Kemudian test pen. Okey, test pen. Test pen dah biasa nampak dah sekarang. Test pen. Test pen is an electric lamp connected with one or two insulated wire lead. Often is take the form of screwdriver with the lamp connected between the tip and the screwdriver and a single lead. They project the way out
lead that project out the back of the screwdriver. Okey, bila kita nak testing ada current tak mengalir, contohnya wayar tu kan, kita test dekat tip screwdriver ni. Dan tangan kita kena pegang ni. Kalau tangan kita tak pegang, dia tak menyala lampu ni. Tangan kita pegang. Elektrik dia bekerja litar lengkap. Jadi badan anda dah jadi bumi, lekat kat tanah, test pen anda kan menyala sebab litar dah lengkap dah. Kalau anda sambung wayar left saja ke lampu, dia tak lengkap lagi. Kalau tak ada neutral, dia kena lengkap. Okey, drill. Lepas seterusnya, dalam tool yang anda gunakan adalah drill. Apa dia drill ni? Drill ni mesti guli lah. What is drill? Kita boleh letak screwdriver kat sini untuk bantu kita bekerja. Ataupun kita letak hole saw untuk menebuk lubang dan sebagainya. Drill. Okey, selesai. Okey, kita sambung semua dah. Okay. Tadi habis bateri tadi. Okey, ni gym lab seperti yang saya cakap tadi ni. Gym lab, menebuk lubang. Kemudian selain daripada tu, tool yang anda gunakan dalam electrical wiring. Ni PVC cutter. Anda nak potong pipe PVC. Okey. Kita putar dia pipe ni. Kalau anda true grip, dia akan menyebabkan pipe anda akan kena bend nanti, dia akan melengkung. PVC cutter. Daripada tu, tool yang digunakan ni wire stripper. Anda nak potong wayar dan sebagainya, buang penebat dan sebagainya. Electrician wajib benda ada dia ni. Wire stripper ni. Long nose. Wire cutter. Gergaji. Selain daripada kita guna PVC cutter tadi, kita boleh guna gergaji. Potong. Okay, ni device ni lama dah tak nampak ni. Anda tak guna dah sekarang ni. Ni kita nak pasang buat dulu punya wiring surface kan. Kita nak lekukkan dia, kita pakai clip dia. Untuk buat lekuk pada. Okey. Sekejap, cantik. Okey. Jadi wayar yang anda susun dekat ni nanti akan berada dekat paku dia dekat dinding. Okey, saya doakan anda semua sihat walafiat. Berjaya dengan akhirat. Data saya akan upload dalam sistem CDOS. Cuma video ni nak membantu dari segi pemahaman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.